لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali kita memanjat syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi berada di dalam siri kursus haji bersiri di Masjid As-Sabirin ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keupayaan, kemampuan untuk memahami ilmu haji, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita masuk minggu yang keberapa ni? Minggu yang keempat. Tapi masih lagi membincangkan tentang minggu yang ketiga. Masih lagi berada ya tentang kelebihan dalil wajib haji sejarah ni, termasuk sikit ya tuan-tuan. Ini yang saya dah bincang dah, sejarah di bawah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haji telah diwajibkan pada tahun yang ke-5 Hijrah. Pada tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan umrah dan disertai oleh 1,500 orang para sahabat, tetapi rombongan ini tertahan di Hudaybiyah. Tahun ke-5, ke-6. Tahun ke-7 mereka membuat umrah qadha. Tahun ke-8 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisytiharkan untuk menunaikan fardu haji pada tahun ke-10 Hijrah. Pada 25 Zulkaidah tahun 10 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tahun yang ke-10 telah melakukan haji dengan isteri-isteri baginda, telah memulakan perjalanan diikuti oleh 120,000 orang para sahabat Nabi. Haji tersebut dikenali dengan Hajjatul Wada', haji wada'. Ya, pada tahun yang ke-10 Hijrah. Dalil yang mewajibkan kita melakukan ibadat haji ini, satu ayat yang berbunyi: walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullahil Haram, iaitu sesiapa yang mampu dan berkuasa sampai kepadanya, dan sesiapa yang kufur, ingkar untuk ibadat haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Allah tidak berhajat kepada sesuatu pun dari sekalian makhluknya. Ini dalil wajib haji, tuan-tuan. Wa atimul hajj wal umrata lillah. Yang ada dalam haji ini ada dua perkara. Satu haji, yang satu lagi adalah umrah. Dalam khusus haji kita ni, kita akan bincang, tuan-tuan, tentang haji dan tentang umrah. Baik. Kelebihan haji dan umrah. Kelebihan haji, dulu dah kita bagi tahu, haji yang mabrur tiada balasan melainkan syurga. Laisa lahul jazaa al-hajjul mabrur, laisa lahul jazaa'u illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang Allah nak beri kepada orang yang Allah terima haji dia. Nak bagi rumah sebiji tak sama, nak bagi kereta Mercedes tak sama, tuan-tuan. Ya,
yang layak bagi orang yang pergi haji mabrur ialah mendapat melainkan illal jannah, kecuali syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah bagi syurga kepada orang yang mendapat haji mabrur. Di antara jihad yang paling besar haji. Haji ini makna dia jihadun fi sabilillah, bukan jahat, jihad tuan-tuan. Jihadun fi sabilillah. Ya. Jadi maknanya orang yang pergi jihad fi sabilillah, RM1 dia belanja di jalan Allah, Allah kira dia sebagai fi sabilillah. Kan? Orang yang belanjakan duit di jalan Allah, Allah bagi RM600. Ya, bagi RM700. Jadi maknanya tuan-tuan, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Dia diumpamakan orang yang belanja RM1 jalan Allah. RM1 tuan-tuan, saya umpamakan sebiji. Ya, Allah Ta'ala sebut sebiji padi, habbah, sebiji padi. Saya umpamakan RM1 di jalan Allah, kita belanja RM1. RM1 ini tuan-tuan, habbah ni dia tanam RM1. Ya, tanam biji tuan-tuan, padi kan, ataupun gandum. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh tangkai, tumbuh pokok gandum tadi. Sab'a sanabil, tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin, tiap-tiap sumbulah ini mi'atu habbah, 700. Ya, 100 biji. 100 darab 7 jadi 700 tuan-tuan. Jadi sab'a sanabil, 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai ini ada 100. 100 darab 7, RM700 tuan-tuan. Tu baru RM1. Ya, baru RM1 tuan-tuan, Allah ganti dengan RM700. Tambah kita keluar berpuluh-puluh ringgit, berpuluh-puluh ribu tuan-tuan, belanja haji, nak pergi haji. Diumpamakan mereka ini berjihad di jalan Allah. 3, bersih seperti bayi yang baru lahir. Balik tuan-tuan, dosanya suci seperti mana bayi yang baru lahir. 4, kelebihan haji menjadi tetamu agung. Ya, yang saya cerita dulu, orang yang menjadi tetamu agung tuan-tuan, tetamu Allah, doanya dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Best tuan-tuan. Dia jadi tuan-tuan makbul, doa makbul tuan-tuan. Ya, tetamu Allah. Yang kelima, mendapat bahagian di dalam doa keampunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di kelebihan haji dan kelebihan umrah. Ya. Adapun kelebihan menunai umrah pula, umrah kalau orang tak boleh pergi haji, ya, tak boleh masuk waktu haji, dia masuk waktu time umrah, ya, mendapat ganjaran pengampunan dosa, menjadi tetamu agung kepada Allah. Itu ya kategori-kategori orang yang pergi menunaikan, ya, pergi untuk menyahut panggilan Allah Subhanahu wa taala, haji ataupun umrah tuan-tuan. Adapun manfaat ukhrawi, manfaat ukhrawi, pertemuan orang Islam seluruh dunia. Ini dunia tuan-tuan, kita boleh jumpa orang seluruh bangsa tuan-tuan di tanah Mekah tuan-tuan, di tanah suci. Semua pertemuan orang Islam seluruh dunia. Ini tuan-tuan, dipanggil Mu'tamar Dauli tuan-tuan, Mu'tamar Dauli, kalau dalam bahasa Arabnya. Ya, jadi tuan-tuan, perhimpunan, ya, seluruh umat Islam seluruh dunia. Ada orang Cina, ada orang India, ada orang apalagi Melayu, ada orang Arab, ya, segala jenis-jenis dia tuan-tuan. Itu tuan-tuan seluruh dunia. Kemudian kepentingan perniagaan dan ekonomi. Orang yang pergi Mekah ni tuan-tuan bukan pergi saja tuan-tuan, ya. Ada yang pergi meniaga tuan-tuan, hasil meniaga pula tuan-tuan, meniaga dalam masa sebulan, makan setahun. Meniaga 3 hari, makan setahun tuan-tuan. Ini tuan-tuan orang yang pergi meniaga di Mekah, ya.
Tapi meniaga ni tuan-tuan dia ada permit lah tuan-tuan, permit. Ada orang yang pergi meniaga tak ada permit ibadah tuan-tuan ya. Ya, pergi meniaga duduk di kaki lima tu pun boleh makan setahun tuan-tuan. Makan setahun. Ni tuan-tuan. Kemudian manfaat duniawi lagi menunjukkan persamaan di kalangan orang Islam, sama ya. Itu manfaat orang Islam. Ya, manfaat ukhrawi sebagai kem latihan penumpuan kepada ibadat. Kita pergi sana nak buat ibadat tuan-tuan. Tak lain dan tak bukan hanyalah nak buat ibadat haji dan umrah. Ya, ni tuan-tuan, di samping ibadat-ibadat lain, tu ibadat. Kem latihan membentuk kepribadian muslim. Ni tuan-tuan. Latihan supaya bersedia untuk meninggalkan alam dunia. Itu latihan. Ya, latihan. Kita di dunia ni nak tinggal Malaysia tuan-tuan, tinggal negara kita, tinggal anak, tinggal ya ayam itik. Tuan-tuan, dulu-dulu ni orang panggil ayam itik tuan-tuan. Sebab orang dulu-dulu ni bela ayam itik tuan-tuan. Kita zaman lah ni tak bela ayam itik dah. Bela apa tuan-tuan? Bela kucing, bela ikan tuan-tuan. Ya. Lah ni tak bela ayam itik dah. Dulu kalau nak pergi, nak tinggal rumah ya, ayam itik lah tuan-tuan. Sekarang tak main dah ayam itik tuan-tuan. Ayam itik ni ya dapat pasal tani ya tuan-tuan. Tuan-tuan. Sekarang ni ikan aquarium dia tuan-tuan, dia punya bela ikan. Oh, ikan tuan-tuan ya. Siapa nak bagi makan ikan, siapa nak bagi makan kucing tuan-tuan. Baik, itu manfaat ukhrawi tuan-tuan. Mendapat latihan untuk supaya bersedia untuk meninggalkan alam dunia. Pergi ni tinggallah tuan-tuan. Kalau kerja pun tinggal, semua tinggal. Anak pinak semua tinggal. Kita nak pergi ke Mekah, tanah suci, nak mengerjakan ibadat haji tuan-tuan. Baik, yang seterusnya mendapat ganjaran pahala melihat Kaabah Baitullah. Ni dapat pahala ni tuan-tuan, lipat. Ya, ukhrawi kalau kita tengok tuan-tuan, ganjaran melihat Kaabah saja. Tengok Kaabah saja 20 rahmat tuan-tuan. Ya, 20 rahmat. Tengok orang tawaf. Orang duduk tawaf. Ya. Jadi tuan-tuan, orang yang duduk di dalam Masjidil Haram satu hari, sehari semalam tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi 120 rahmat. 120 rahmat. 60 rahmat untuk orang yang tawaf. 40 rahmat untuk orang yang sembahyang di Masjidil Haram. 40 rahmat. 20 rahmat lagi untuk orang tengok Baitullah ya. Itu tuan-tuan ganjaran Allah bagi rahmat ni tuan-tuan. Ya, itu pahala tuan-tuan, pahala melihat Baitullah, melihat Kaabah. Sama juga kalau kita tengok Quran. Quran ni tuan-tuan, Quran ni kalau kita tengok huruf dia, tengok Quran ya, pun dapat pahala. Tak baca pun dapat pahala dah. Ini Baitullahil Haram. Baitullah, tengok saja Baitullah dah ada pahala tuan-tuan. Ya, itu tuan-tuan keistimewaan Baitullahil Haram. Yang kelima, manfaat ukhrawi melatih diri supaya mengikhlaskan amalan hanya kerana Allah. Ya, latih diri supaya ikhlas. Ya, ikhlas ni amalan-amalan kita buat ni kerana Allah. Kita perlu buat tuan-tuan ni. Ya, ni ikhlas. Semata-mata kerana Allah. Buat kerana Allah, buat kerana Allah. Jangan buat ni kerana nak ya, nak keuntungan. Mentang-mentang semayang 2 rakaat dapat 1,000 kan. Dia punya pulun tuan-tuan, balik-balik semayang di Malaysia tak semayang dah tuan-tuan. Ya. Di Mekah dia punya pulun tuan-tuan semayang, balik Malaysia tak semayang dah. Dia kata semayang jadilah hak sana ya kita. Ya, jadi hak sana aja tuan-tuan pulun. Ni tak mau tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, melatih diri supaya ikhlas amalan hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Mendapat pujian Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat. Ya, orang yang pergi mengerjakan haji mendapat pujian Allah. Pujian apa? Ketika Arafah, hari Arafah. Ya, riwayat daripada hadis Al-Qudsi menceritakan bagaimana Rasulullah, bagaimana Allah Ta'ala turun ke sama'id dunia.
ya, bersama malaikat-malaikat. Lalu Allah Ta'ala tanya malaikat, Allah Ta'ala bagi tahu malaikat, wahai malaikatku, lihatlah hamba-hambaku yang sedang berwukuf di Arafah, sedang berwukuf di bumi Arafah ketika ini, kan? Lalu Allah Ta'ala kata dekat malaikat, ya Jibril, wahai malaikat, kau terima, kau ambil sahaja permohonan hamba-hambaku yang berdoa, yang minta apa saja kat aku, terima. Sebab tu tuan-tuan, doa di Arafah tidak ditolak oleh Allah. Doa di Arafah tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu nak kena berdoa tuan-tuan, jangan kita lupa, lalai, tuan-tuan, ketika di Arafah. Yang ketujuh, mendapat haji yang mabrur. Mabrur ni tuan-tuan, laisa lahul jazaa'u illa jannah, tuan-tuan. Itu manfaat ukhrawi dia, tuan-tuan. Baik tuan-tuan, masuk kepada haji mabrur. Pengertian haji mabrur, tuan-tuan. Haji mabrur pada syarak ialah haji yang diterima Allah, yang diterima dan balasan yang luar biasa, iaitu syurga. Manakala lawannya ialah haji mardud. Haji mardud iaitu haji yang ditolak dan tidak diterima Allah. Itu tuan-tuan, haji mabrur lawan dia haji mardud. Ya, saya tambah ni tuan-tuan, mardud ni ya, bubuh haji Marlboro, tuan-tuan. Ya, haji Marlboro. Jadi tuan-tuan, haji mabrur lawan dia haji mardud, tuan-tuan. Macam mana nak dapat haji mabrur? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haji mabrur itu tidak ada balasan baginya melainkan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syarat-syarat nak dapat haji mabrur, tuan-tuan. Syarat-syarat nak dapat haji mabrur, pertama, sebelum menunaikan haji, sebelum nak pergi ni, ya, pertama sekali kena perbetulkan niat. Niat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wang perbelanjaan dari harta yang halal. Jangan ambil wang daripada perbelanjaan, ya, duit yang haram ataupun syubhah. Misalnya tuan-tuan, Rasulullah kata, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal tu nyata, halal. Ya, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal dah nyata, yang haram pun dah nyata. Yang tak nyata apa dia? Wa bainahuma umurun mushtabihat, duduk tengah-tengah. Dia panggil syubhah. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Umurun mushtabihat ni apa? Duit syubhah, syubhat. Duit kita tak tahu halal ke haram, halal ke haram. Ya? Misalnya tuan-tuan, saya bagi contoh. Pelaburan ASB. Pelaburan ASB, amanah saham apa tuan-tuan? Bumi Putra, kan, lupa tuan-tuan, ya. Amanah saham Bumi Putra, ya, yang kita labur. Kita tak nampak tuan-tuan, ASB ni dia labur di mana? Fatwa kebangsaan mengatakan harus. Fatwa Selangor kata haram. Fatwa Pulau Pinang kata haram. Tuan-tuan, sebab apa? Sebab tak jelas. Sebab pelaburan dia dilabur di mana? Tak tahu. Ya, ini tuan-tuan. Bila tak jelas, satu kata halal, satu kata tak jelas, kata haram, maka kata, ya, duduk tak jelas, tuan-tuan. Syubhah. Dia panggil syubhah. Ya, itu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kena tengok balik siapa yang labur ASB ni, ya. Tu duit, keluar duit tu bawa nak pergi haji. Jangan kita ambil duit tu untuk buat haji, tuan-tuan. Dia kata wang perbelanjaan dari harta yang halal. Innal halala bayyinun, ambil yang halal. Contoh lagi, duit yang haram, tuan-tuan, dari sumber yang haram.
Kita kerja ni, kerja dah halal dah. Kerja bukan main lagi, tukang sapu, tukang kebun. Tapi tukang kebun ni di mana? Tukang kebun di kilang arak, katakan. Sumber arak tu adalah haram. Duit yang keluar daripada situ, jualan apa pun tuan-tuan yang bersangkutan dengan arak adalah dikira haram. Innal harama bayyinun. Tapi orang yang kerja tu, kerja kani kilang arak, tuan-tuan. Ya, dari sumber yang haram, maka jadi haram. Ya, jadi tuan-tuan jangan campurkan halal dengan yang haram. Misalnya tuan-tuan, makanan kita ni masak bukan mila mak kita masak, tuan-tuan. Ya, masak rendang, tuan-tuan, bukan mingi ayat liok meleleh ya, tuan-tuan, duk tengok mak masak, kan? Dah masak, tuan-tuan, tiba-tiba kita nampak cicak dia berak jatuh, jatuh dalam makanan tu. Jadi mak kita pun gaul sekali, habis dah semua dah, tuan-tuan. Apa jadi dengan makanan kita tadi? Apa jadi dengan makanan kita tadi? Najis, tuan-tuan. Ya, apabila yang tak najis, apabila yang halal bercampur dengan yang haram, maka jadi haram. Itu kaedah usul fiqh, tuan-tuan. Apabila halal bercampur dengan haram, jadi haram, tak boleh makan. Jadi tuan-tuan, yang sedikit payuk belanga yang tuan-tuan sedap tadi mak masak, tuan-tuan, rendang pula, rendang itik. Oi, tuan-tuan, kan? Rendang itik, tuan-tuan, tiba-tiba jatuh najis. Habis payuk sebelanga, tuan-tuan, tak boleh makan langsung. Ya, geleh ya liok, tuan-tuan, duk tengok, tuan-tuan. Cerit, tuan-tuan, tak boleh makan. Terpaksa kena buat lain pula. Ini baru tang hukum tu, tuan-tuan, hukum. Ya, jangan ambil uang perbelanjaan dari harta, tuan-tuan, yang haram. Ya, ambil daripada harta yang halal, tuan-tuan. Yang bank, tuan-tuan kena tengok balik. Ya, tuan-tuan kena tengok balik. Segi bank, kerja bank ni, tuan-tuan, bank ni juga, tuan-tuan, kalau dia bersumberkan kepada sumber yang haram, kalau dia bercampur dengan benda-benda yang syubha, maka kena lihat balik, tengok balik, tuan-tuan. Ya, jadi tuan-tuan, kalau bank itu bersumberkan kepada bank, dia panggil bank sekarang ni, bank yang bersumberkan kepada riba, ya, maka dia juga adalah bentuk syubhah dan haram, tuan-tuan. Ya, sekalipun orang yang kerja bank, sekalipun orang tu orang kerja bank, tuan-tuan, kalau dia beroperasi bank itu bank kepada sumber yang haram, ketika tu maka sumber dia, rezeki dia juga haram, tuan-tuan. Tengok balik, tuan-tuan, apa maksud yang saya cakap ni, tuan-tuan. Ya, saya tak mau kata bank yang mana-mana, tuan-tuan. Sekarang ni ada bank yang berunsurkan kepada, ya, Islamic Bank, CIMB Islamic Bank, Maybank Islamic, semua ada berunsurkan Islamic, tuan-tuan. Tapi kalau dia caca merba yang berunsurkan kepada, ya, muamalah secara ribawi, sudah terang-terang, tuan-tuan, maka hukum rezeki kita yang cari itu, tuan-tuan, kena cari rezeki yang lain. Ya, sebab tu, tuan-tuan, nak kena perhati elok, tuan-tuan. Kerja kita ni pun kita kena perhati. Jangan kita ambil duit yang syubhah, yang siang malam kita kerja, tiba-tiba sumber yang datang duit tu adalah daripada sumber yang haram, tuan-tuan, berunsurkan kepada riba tu haram. Kenapa riba tu haram? Karena Allah Ta'ala berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitan minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba. Wa ahallallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan Allah haramkan riba. Ini, tuan-tuan, ya.
Tapi kalau orang dah tak ambil, macam mana nak buat tuan-tuan? Dulu dah ambil dah, sekarang nak taubat, tak mau ambil dah. Tak apa tuan-tuan. Fantaha dia kena berhenti tuan-tuan. Dulu dah ambil dah ambil beli rumah secara riba, beli kereta secara riba dulu kan. Tapi dah sedar dah, dulu zaman jahiliah dulu. Tapi zaman sekarang ni zaman dah tahu dah. Ya. Jadi fantaha, berhenti. Allah Taala kata cukuplah. Cukup sekat tu ya. Taubat cukup dan bertaubat. Fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Kembalikan urusan tu kepada Allah. Ya, yang kita duk ambil riba dah sudah tu, cukuplah, cukup cakap tu ya. Ya, serah ke Allah. Taubat ke Allah, serah ke Allah. Fantahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man dapat ulang. Yang duk pelik ni tuan-tuan, orang ambil sekali lagi. Ambil riba ni sekali lagi, wa man dapat ulang sekali lagi. Wa man dapat ulang, ulaika ashabun nar, dia akan jadi ahli neraka. Siapa ambil sekali lagi, dia akan masuk neraka. Hum fiha khalidun, dan akan berkekalan di dalam neraka tuan-tuan. Tu riba. Ya, jadi tuan-tuan jangan ambil unsur dari harta yang haram. Ambil bekalan ataupun duit daripada yang halal. Ya, duit daripada yang halal tuan-tuan. Boleh tuan-tuan? Melakukan amal ibadat dengan sempurna. Sebelum nak pergi menunaikan haji ni, saya dah bagi tip-tip dah. Ya, 2 jam sebelum subuh bangun. Kan dah bagi dah kan? 2 jam tu, setengah jam sembahyang, setengah jam baca Quran, setengah jam berzikir, setengah jam berdoa tuan-tuan. Tiap-tiap hari kan? Tu 2 jam. Nak pergi ke Mekah, ya Allah, bagilah boleh aku pergi Mekah, ya Allah, bagi nak cerita dengan Allah. Ya. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai tetamu, ya Allah, tahun ini aku nak pergi juga, ya Allah, aku nak pergi juga. Nak bercakap dengan Allah. Ya, ni tuan-tuan. Sebelum nak pergi haji, apa perlu kita buat? Amalan-amalan ni tuan-tuan kena buat. Kemudian tuan-tuan, semasa menunaikan haji, dah dapat dah nak pergi haji. Bila dah dapat dah nak pergi haji ni tuan-tuan, semasa nak menunaikan haji, menyempurnakan segala rukun dan wajib haji. Yang ni kena belajar. Ya. Jadi sebelum nak pergi haji ni, saya tambah lagi satu tuan-tuan. Ya. Kena nak dapat haji mabrur ni tuan-tuan, kena belajar. Siapa tuan-tuan datang kursus ini tuan-tuan, belajar ilmu haji. Macam mana nak dapat ilmu haji mabrur? Macam mana nak dapat haji mabrur? Syarat-syarat nak dapat haji mabrur tuan-tuan. Latihan ya, latihan sebelum nak pergi ke Mekah. Ya, nak datang ke masjid 5 waktu. Kan? Kemudian dah datang 5 waktu, 10 minit lagi dah nak masuk, dah sampai dah di masjid. Besok ni tuan-tuan kita sampai di tanah suci, sejam, 2 jam lagi nak masuk waktu, kita dah sampai dah di masjid. Ya, di Malaysia 15 minit lagi nak masuk waktu, dah sampailah di masjid. Kan? Kalau orang kerja 10 minit, 15 minit lagi dia standby lah. Itu orang yang jaga tuan-tuan. Ya, jaga 5 waktu sehari semalam. Ini saja tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh jaga disiplin yang ni saja tuan-tuan, 5 waktu ni cantik dah tuan-tuan. Pergi ke Mekah tak ada masalah. Ya, ini tuan-tuan. Baik, masuk kepada semasa menunaikan haji, syarat-syarat nak dapat haji mabrur lagi. Menyempurnakan segala rukun dan wajib haji. Yang ni kena belajar. Rukun dan wajib haji. Kemudian membayar segala jenis dam yang berkaitan. Ni dam-dam ni semua kena bayar. Kalau tuan-tuan, kalau kita langgar larangan haji, ya, terbuat larangan haji tuan-tuan, terlanggar, kena bayar dam tuan-tuan. Ya, kena bayar dam. Itu kalau kita terlanggar tuan-tuan. Misalnya tuan-tuan, luruh rambut kita dengan cerita garu dalam ihram ni, luruh rambut.
rambut jatuh. Ya, kita garu-garu tengok-tengok rambut ada. Padahal kita dalam ihram. Kan? Dua rambut satu, selai cupak, dua lai, dua cupak, tiga lai seekor kambing, tuan-tuan. Ya. Tiga lai seekor kambing, tuan-tuan. Boleh, tuan-tuan? Jadi orang yang melanggar, tuan-tuan, ya, melanggar larangan-larangan haji dalam ihram haji, ya, wajib dia membayar segala jenis dam yang berkaitannya, tuan-tuan. Tidak melakukan perkara larangan-larangan dalam ihram, perkara-perkara larangan ihram. Itu dalam masa menunaikan haji, jangan langgar. Kalau nak dapat haji mabrur, jangan langgar, tuan-tuan. Ya, jangan langgar. Sebab tu, tuan-tuan, jangan melanggar larangan ihram. Nanti kita akan belajar, tuan-tuan, larangan semasa dalam ihram. Baik, selepas menunaikan haji, ni tuan-tuan, ni kena perhati, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok orang yang dapat haji mabrur, syarat-syarat haji mabrur. Apa dia? Selepas menunaikan haji, menjauhkan diri dari dosa dan perkara mungkar. Ya, jangan buat perkara yang dilarang oleh Allah. Mungkar tak boleh. Kalau orang perempuan dah pergi haji, balik, dulu tak tudung, sekarang dah tudung. Ya, pakai pakaian yang longgar. Jangan pakai pakaian yang sempit, boleh nampak tubuh. Ya, tudung dah labuh dah. Dulu tudung singkat, ya. Ini sekarang ni tudung balik dah labuh dah, tuan-tuan. Ini hasil daripada orang dapat haji mabrur. Dapat haji mabrur ni, tuan-tuan, dulu pakai seluar jin, jalan duk tonggek-tonggek ke orang, tuan-tuan. Lah tidak lah, tuan-tuan, tak pakai dah seluar-seluar tu, tuan-tuan. Ya, bagi balik kat jin pakai seluar tu, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan. Jin kalau ni, tuan-tuan, duk marah kat kita pasal kita duk pakai seluar dia. Ya, seluar jin ni, tuan-tuan, tak boleh pakai seluar tu, seluar jin punya, tuan-tuan. Kita beli, tuan-tuan, jin punya, jin marah, tuan-tuan. Jangan pakailah seluar jin, tuan-tuan. Pakai kain biasa, ya, tuan-tuan, jalan, ya. Jadi, tuan-tuan, menjauhi diri dari dosa dan perkara mungkar. Dosa dan perkara mungkar. Jangan buat dosa, tuan-tuan. Jaga tertib kedua, ya. Ya, jaga diri kita ni, jangan buat benda yang boleh mendatangkan mungkar. Apa dia mungkar ni, tuan? Banyak, tuan-tuan. Ya, jaga diri kita, nak jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita, jangan buat dua perkara, ya. Ya, jangan buat mungkar dan jangan langgar suruhan Allah, tuan-tuan. Jangan langgar suruhan Allah, tuan-tuan. Kena buat apa yang Allah Ta'ala suruh, kena buat, tuan-tuan. Ini, tuan-tuan, tu yang kena jaga. Itu syarat dah dapat haji mabrur. Kita tahu, tuan-tuan, orang balik daripada Mekah, Pak Haji ni dulu dia pergi Mekah. Dia ni, ya, kita tahu dah Pak Haji ni pergi Mekah. Dia tak akan melakukan perkara yang dusta, tak buat benda yang tak baik, tak elok. Sebab dia dah haji dah. Tapi kalau Pak Haji pun buat benda yang boleh mendatangkan dosa, makna kata haji dia tak terima Allah. Ya kan? Makna kata dia ni, tuan-tuan, ya, masih lagi kurang kepahaman tentang haji mabrur, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, nak dapat haji mabrur ni, jangan buat dosa dan jangan buat, ya, jangan buat dosa, kemudian, ya, dan perkara-perkara mungkar, tuan-tuan. Dosa tu perkara mungkar lah, tuan-tuan, ya. Yang kita kata, tuan-tuan, takwa tadi. Takwa tu ada dua. Ya, takwa ni hindari dosa, tuan-tuan, jangan buat dosa, jangan buat mungkar, kemudian buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tuan-tuan. Tu ya, tuan-tuan. Yang kedua, membanyakkan amal saleh untuk meningkatkan iman dan ketakwaan. Banyakkan amal, tuan-tuan. Amalan saleh ni kena banyak. Ya, untuk meningkatkan iman dan takwa, tuan-tuan. Tuan-tuan, semalam saya duduk ceramah, tuan-tuan, tentang, ya, orang yang melakukan amal. Nak buat amal ni, tuan-tuan, nak kena ada, tuan-tuan, bekalan kita, tuan-tuan. Ya, bekalan amalan kita ni. Amalan kita ni nak kena, tuan-tuan, nak berjalan pergi ke akhirat, kena ada bekalan. Akhirat ni, tuan-tuan, kalau di dunia ni kita nak berjalan jauh, katakan.
kena ada makanan, kena ada bekalan makanan, tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak berjalan, kena ada bekalan. Begitu juga nak pergi akhirat, kena ada bekalan. Bekalan nak pergi akhirat ni apa dia? Amalan salih, amal salih. Amal salih ni lah tuan-tuan nak bawa pergi ke akhirat. Kalau kita tak ada bekalan, alamat lapaklah tengah jalan, tuan-tuan. Kan? Kelaparan dah kita, tuan-tuan, tengah jalan. Itu amal salih kita, tuan-tuan. Jadi amalan salih ni, tuan-tuan, kita kena tingkatkan. Ya, banyak Allah Taala sebut dalam Quran. Dalam Quran ni amal salih ni penting pada kita. Ya, penting sangat dalam hidup kita, tuan-tuan. Nak pergi ke akhirat kena ada amalan. Amalan apa? Amalan yang baik. Ya. Baik, tuan-tuan. Kemudian membanyakkan amal saleh dan meningkatkan iman dan ketakwaan. Yang ketiga, memperbaiki diri ke arah yang lebih sempurna dari segi akhlak dan kelakuan secara berterusan. Kena istiqamah. Ya, kena istiqamah, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, akhlak kita kena jaga akhlak. Ya, akhlak kita sebagai orang Islam. Ya, akhlak sebagai kelakuan kita, ada adab yang Nabi ajar. Ada adab ni. Adab ni apa dia? Adab jalan, adab makan, adab, ya, adab berumah tangga, adab bercakap dengan suami, adab bercakap dengan isteri, adab bercakap dengan ibu bapa. Semua tu adab, akhlak, tuan-tuan. Dia panggil akhlak. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, diutuskan kepada kita ni untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Ya. Jadi tuan-tuan, adab, tuan-tuan, sampai Nabi ajar adab atas ranjau, atas katil, tuan-tuan, bersama suami isteri. Ya. Sampai ke atas katil pun diajar kita supaya membaca doa. Tu adablah. Adab berjima, katakan. Ya, adab berjima dengan suami. Suami berjima dengan isteri, nak kena baca doa. Nabi ajar baca doa. Sebab iblis kata, ya, iblis kata, wahai Rasulullah, kalaulah umat kamu tidak membaca doa ketika berjima, ketika berada di atas katil, aku sendiri yang akan setubuh isteri kamu dulu. Ini tuan-tuan, ini pesan iblis, tuan-tuan. Ketika iblis berdialog dengan Nabi SAW, ya, iblis kata, ya Rasulullah, ya, kalaulah umat kamu, ya, berjima tanpa baca doa. Dia baca doa. Kalau dia baca doa, aku akan lari. Aku akan lari, tuan-tuan. Tapi kalau umat kamu tak baca doa, aku sendiri akan setubuh isteri kamu sendiri. Kalau jadilah benih aku bercampur dengan benih isteri kamu, jadi anak. Ketika tu baru, tuan-tuan, anak tu akan jadi cacar merbah, tuan-tuan. Akan menjurus ke arah kejahatan. Sebab tu anak, ya, hasil daripada ibu bapa yang tak baca doa, tuan-tuan, tak baca doa ketika berjima. Ini akhlak ni. Ya, akhlak, tuan-tuan. Ini salah sebagai satu contoh, tuan-tuan. Contoh, ya, contoh. Jadi tuan-tuan, orang yang, ya, yang segi akhlaknya sempurna dari segi akhlak, tuan-tuan, sehinggalah akhlak ni atas ranjau, atas kati pun Rasulullah ajar. Ya, satu hari dulu, tuan-tuan, ya, zaman Al-Arqam, tuan-tuan, yang daripada buat wirid, tuan-tuan, ya, ya rijal al-ghaib, ya rijal al-ghaib, aghithni, tuan-tuan. Kan dulu kan ada kan, wahai lelaki yang ghaib. Lelaki ghaib tu siapa, tuan-tuan? Jin lah. Duk panggil jin. Ya rijal al-ghaib, ya rijal al-ghaib, aghithni, mari sini. Ya. Dia datanglah, tuan-tuan. Tok laki dia keluar 4 hari outstation. 4 hari outstation, tuan-tuan. Tiba-tiba 2 hari balik laki dia, tuan-tuan. Ya, orang lain main, tuan-tuan, jin main, tuan-tuan, berupa jadi suami dia, setubuh dengan isteri dia, tuan-tuan. Ketika tu orang perempuan kalau tak baca doa, apa akan jadi?
Ya, orang perempuan tak baca doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Kalau dia baca, lari tuan-tuan jin. Sebab tu orang perempuan pun kena baca, orang lelaki pun kena baca, tuan-tuan. Ini kena pesan anak-anak kita, tuan-tuan. Ya, nak kena pesan anak-anak kita, tuan-tuan, kena baca ini. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, tuan-tuan. Ya, kalau boleh baca, tuan-tuan. Ya, sampai situ pun Rasulullah pesan kepada kita supaya membaca, tuan-tuan. Ya, bukan sekadar baca Allahumma barik lana je, nak minum, nak makan, ya tuan-tuan, baca doa. Ya, nak pergi haji baca doa, nak setubuh dengan suami isteri pun, tuan-tuan, dia suruh. Tu adab, tuan-tuan, adab, tuan-tuan, ya. Penting, tuan-tuan. Nak dapat haji yang mabrur, kena selalu doa. Apa doa dia? Allahumma hajjan mabruran. So sebut, tuan-tuan, Allahumma hajjan mabruran wa dhanban maghfuran wa sa'yan mashkuran wa amalan salihan maqbulan wa tijaratan lan tabur. Ini, tuan-tuan, doa nak dapat haji yang mabrur. Ya, kalau boleh baca Jawi, yang baca tu, tuan-tuan. Kalau tak boleh baca, bacalah Melayu, tuan-tuan, Rumi, kan? Haji, tuan-tuan, hari-hari, ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami haji yang mabrur, ampunlah dosa-dosa hamba, dan pekerjaan haji yang dipuji, amalan saleh yang diterima, dan perniagaan yang tidak merugikan. Ini, tuan-tuan, ni kena berdoa hari-hari. Allahumma hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa amalan salihan maqbulan, ya, wa tijaratan lan tabur. Ini haji, tuan-tuan. Alhamdulillah. Jadi bagi orang yang baligh, tidak wajib bagi yang belum baligh, tuan-tuan. Tidak wajib bagi orang yang nak pergi haji ni, yang belum baligh tak wajib. Tapi kalau dia buat, dia pergi, anak kita kecil lagi, 5 tahun, 7 tahun, pergi haji, dia dapat haji, dapat haji. Haji dia mana? Haji itu haji kecil. Tapi kalau setelah mana dia dah besar, dia kena ulang balik haji itu. Dah balik, dia kena ulang balik, baru dapat haji besar, tuan. Boleh, tuan? Yang ketiga ialah berakal. Tidak wajib bagi yang tidak siaman. Berakal. Berakal ni syarat nak buat haji mesti berakal. Ya, berakal ni jangan gila lah, tuan-tuan. Jangan gila. Ada juga, tuan-tuan, jemaah kita ni pergi ke Mekah, sampai sana di Mekah hilang akal. Oh, tuan-tuan, teruk ni. Ya, orang duk proses berubat ni, tuan-tuan, suruh dia ingat, tuan-tuan. Kadang-kadang tak sedap pula tu. Duk bayang dia, aku ni duduk Johor Bahru, tuan-tuan. Duduk di Johor Bahru, dia kata, tuan-tuan. Duk cakap merapu, tuan-tuan. Ya, ada satu, tuan-tuan, jemaah kita ni, dia pergi sana ni proses dialisis. Apa ni? Cuci darah. Kan, cuci buah pinggang ni. Di sana pun ada cuci buah pinggang yang dapat perkhidmatan secara percuma. Itu saya nak bagi tahu, tuan-tuan. Orang yang sakit buah pinggang boleh tak pergi haji? Boleh. Tapi kena teman dengan waris. Duit kena bawa lebih sikit lah, tuan-tuan. Ya, kena bawa lebih sikit. Sebab apa? Sebab di sana ada perkhidmatan cuci dialisis percuma. Tapi nak kena pergi tu jauh, tuan-tuan. Orang yang tukang bawa, kalau package yang boleh sanggup bawa, cantik, tuan-tuan. Kalau package yang ada boleh bawa sakit buah pinggang apa tu, kan, dia ni sekadar boleh lepas haji, ya, tuan-tuan. Lepas rukun haji, ya, tak pergi Madinah pun tak apa dah, tuan-tuan, kan. Tapi kalau boleh pergi Madinah lagi baguslah. Kalau tak lepas pun, tuan-tuan, ada satu orang pesakit dialisis ni, tuan-tuan, cuci buah pinggang. Dia pergi sana, di sana dapat perkhidmatan cuci buah pinggang, cuci tak habis, air duduk dalam badan, naik kepala, tuan-tuan, duduk cakap lila, tuan-tuan, aku ni duduk kat Johor, dia kata. Ya, duduk wasiatlah kat orang, panggil pekerja-pekerja package tu, hampa tolong buat kenduri aku malam ni, aku nak jalan, dia kata. Lepas pun kelang kabut, tuan-tuan. Allahu Akbar, cakap, tuan-tuan.
Ya. Duduk di Arafah, sampai di Arafah tuan-tuan, terkencing terberak tuan-tuan, nak kena jaga dia. Allahu Akbar, sakit. Ya. Bila orang sakit ni tuan-tuan, susah sungguh nak pergi Mekah tuan-tuan. Kena ada orang jaga. Isteri dia dah tak larat tuan-tuan, nak basuh taik dia lagi lah. Allahu Akbar tuan-tuan. Ya. Ya. Jadi tuan-tuan, ya, benda-benda ni kena perhati, kena ada orang jaga, orang lelaki tuan-tuan yang kuat sikit jaga. Ya, kemudian duit kena bawa lebih. Nak pergi cuci buah pinggang tu di atas pada Mina lagi. Aziziyah fauq tuan-tuan, atas lagi. Saya lah tukang bawa tuan-tuan nak pergi cuci buah pinggang ni. Nak buat appointment tu tuan-tuan, nak buat temu janji lagi dengan Arab. Sekian jam. Kalau lebih jam tu, orang lain dah ambil dah. Jadi tuan-tuan, jangan lebih. Tu tuan-tuan, cuci buah pinggang. Dan banyak lagi tuan-tuan benda-benda yang persediaan nak pergi ke Mekah ni tuan-tuan, kena ada ubat-ubat yang kena perlu bawa tuan-tuan, ya. Itu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita berhenti sekat ni tuan-tuan. InsyaAllah kita sambung lagi selepas rehat lebih kurang dalam 15 minit 20 minit, ya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.